أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العزيز الحكيم عدد كل حرف كتب ويكتب الأبد الآبدين ودهر الداهرين نوينا التعلم التعليم وتذكر التذكير والنفع عن الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dengar kan suara? Jelas tak suara? Khabar semua sihat? Ahli-ahli diskusi kita, Alhamdulillah. Jelas Alhamdulillah. Moga semua sihat-sihat belaka lah ya. Moga semua sihat, semua tak ada masalah kesihatan dan sebagainya. Moga Allah Ta'ala lindungi kita daripada segala perkara-perkara yang kita tidak ingini, insya-Allah. Okay, baik. Begitu juga dengan apa lain, rakan-rakan yang ada dalam yang tengok live kita pada malam ini, insya-Allah. Malam ni insya-Allah kita nak sambung kita punya pengajian ataupun diskusi kita, diskusi fiqh wanita. Kita berada dekat ujung-ujung perbincangan tentang haid, ya. Ujung-ujung perbincangan tentang haid, dan malam ni insya-Allah malam ni kita cerita antara tajuk yang penting adalah bagaimana nak qada solat lepas haid berhenti nanti. Okay, lepas haid dah putus, dah kering, okay, dah suci, macam mana nak qada solat? Solat mana satu yang perlu diqada ataupun solat tu tak perlu qada. Okay, sebab ada solat-solat tertentu yang kita perlu qada sebab kita tak sempat nak solat masa keluar haid tiba-tiba tu kan. Okay, kemudian malam ni insya-Allah kalau ada rezeki dan kemungkinan kita akan masuk bab nifas. Okay, kita akan masuk bab nifas daripada awal nifas. Sekarang kita bab haid ke ujung-ujung. Dah ujung-ujung ke haid ni? Kalau ikutkan kita punya buku ataupun kitab yang ringkas kita ni, memang ke ujung-ujung lah. Yang menjadi permasalahan susah tu bila mana ada berkait dengan istihadah. Bila berkait dengan darah istihadah tu yang jadi susah. Tu yang jadi perbahasan terpanjang sikit kan. Tapi kalau bab haid macam ini je, ya. Bab haid ni lebih kurang macam ni. Yang penting kaedah-kaedah kita kena pasti, syarat-syarat haid kan. Apa dia punya ciri-ciri haid ataupun dia punya sifat-sifat dia. Yang kita dah belajar sebelum ni lah, kaedah-kaedah sebelum ni. Okey, baik. Kita pergi kepada kita punya slide. Sebab saya nak ulang sikit, bukan ulang lah, macam mungkin ulang kaji lah lebih kurang kan. Pelajaran minggu lepas, darah putus-putus. Ingat lagi kita bincang darah haid putus-putus kan. Okey. Suara saya putus-putus tak? Okey darah haid keluar putus-putus. Alhamdulillah. Okay, kita dah bincang dah darah haid keluar putus-putus. Okay, kejap keluar, kejap tak keluar kan, selama 15 hari kan. Okey, dia ada dua, kalau kita ingat lagi, kita bahagikan kepada dua bahagian ataupun dua situasi. Okey. Dalam permasalahan darah haid putus-putus ni ada dua situasi. Di mana situasi pertama, mungkin darah tu keluar selama
7 hari kemudian putus. Maksudnya 7 hari kemudian kering. Kan? Lepas 7 hari, lepas kering itu, dalam 2-3 hari kering, tiba-tiba datang balik. Okay? Contoh hari ke-7 dia berhenti, lepas tu hari ke-10 datang balik. Sampai hari ke-13. Itu kira darah putus lah tu. Okay? Tapi kita anggap kesemuanya adalah haid. Daripada hari pertama sampai hari ke-13. Sebab darah tu keluar dalam lingkungan 15 hari. Dia bukan darah yang kedua tu bukan keluar lepas 15 hari. Kalau darah kedua tu keluar lepas 15 hari, maka darah tu dikira darah istihadah. Okey. Ada situasi yang seterusnya ataupun antara situasi yang lain, iaitu bila mana darah tu keluar, first dia keluar 2 hari. Lepas tu kering. Lepas tu dia keluar lepas 2 hari, lepas tu dia keluar lagi sehari. Lepas tu kering. Lepas tu 2-3 hari, lepas tu dia keluar lagi. Dia keluar lagi 2 hari. Lepas tu kering. Lepas tu 2-3 hari lagi dia keluar 3 hari contohnya. Lepas tu kering. Itu pun kategori darah putus-putus juga. Dan benda tu samalah. Hukum dia sama. Selagi mana darah tu keluar dalam lingkungan 15 hari, maka darah tu dikira kesemuanya darah haid. Kesemuanya darah haid. Kemudian ada juga darah yang keluar tak sampai 24 jam. Lepas tu kering. Contohnya hari pertama darah tu keluar 5 jam. Ni contoh kita ni. Kan? Darah tu keluar hari pertama 4 jam. Lepas tu kering. Colek-colek dah tak ada dah. Lepas tu darah tu keluar hari ketiga baru keluar semula darah tu. 5 jam pula. Lepas tu colek-colek, lepas 5 jam colek dah tak ada dah. Kering pula. Kemudian hari kelima baru keluar balik. Keempat tak keluar, hari kelima baru keluar. 2 jam je. Hari ke-7 pula, lepas tu kering. Lepas tu hari ke-7 pula keluar 4 jam. Lepas tu kering. Lepas tu hari ke-10, hari ke-8, ke-9 tak keluar. Hari ke-10 baru keluar. 5 jam. Lepas tu kering. Hari ke-13, macam itulah lebih kurang. Bila keluar macam ni, dia kena kira jam-jam darah, tempoh darah keluar berapa jam. Hari pertama keluar tu berapa jam. Hari ketiga keluar tu berapa jam. Himpunkan sepanjang 15 hari, berapa jam kesemuanya. Kalau cukup 24 jam ataupun lebih daripada 24 jam, barulah dikira haid kesemuanya. Daripada darah pertama sehinggalah darah ke yang terakhir tu. Jadi kesemua darah-darah tu semuanya haid. Dan kalau mengikut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, termasuk juga tempoh-tempoh darah tak keluar tu. Yang berselang-seli tu. Kejap keluar, kejap tak keluar, kejap keluar, kejap tak keluar. Yang tak keluar tu pun juga dikira sekali haid. Tu tiga keadaan lah. Tiga situasi ataupun gambaran. Gambaran di mana wanita tersebut keluar darah putus-putus. Kalau misal kata yang jam-jam keluar ikut jam kan, hari pertama keluar 4 jam, hari ketiga keluar 5 jam, hari kelima keluar 2 jam je, hari ketujuh keluar 4 jam. Kalau putus-putus ikut jam ni, tempoh-tempoh jam ni, kalau misal kata tak cukup 24 jam kesemuanya, yang keluar dalam tempoh 15 hari tu, tak cukup 24 jam. Contohnya 23 jam je kesemuanya, ataupun 20 jam je kesemuanya. Maka kesemua tu adalah darah istihadah. Dan kita dah bincang dah macam mana nak mandi wajib, bila nak mandi wajib, ataupun nak solat, bila mana darah putus-putus ni, kita dah bincang dah kan. Okey. Kemudian kalau misal kata berlaku bulan depan, kan, sekali lagi, contohnya apa, bulan ni tiba-tiba berlaku darah putus-putus. Bulan depan macam mana? Kalau bulan depan nak ikut bulan sebelum ni ke nak ikut darah putus-putus? Secara zahirnya darah tu darah secara praktikal, maksudnya bulan lepas, secara apa yang berlaku bulan lepas, darah putus-putus. Jadi adakah wanita tu perlu mandi wajib setiap kali darah putus-putus, ataupun dia boleh untuk tunggu sampai last darah? Contohlah kalau minggu lepas darah tu last darah tu 13, memang haid sebab lebih 24 jam. Adakah dia boleh tunggu sampai hari ke-13 ataupun dia mandi setiap kali darah berhenti? Setiap kali darah berhenti dia mandi wajib solat. Jadi kat situ ada dua pendapat.
Ya, pendapat Imam Rafi'i, pendapat Imam Rafi'i kata tak apa, dia tunggu sampai sampai darah yang paling last sekali, sebab dia beramal dengan apa yang telah berlaku pada bulan lepas. Tapi Imam Nawawi kata dia perlu mandi wajib. Setiap kali darah berhenti, dia perlu mandi wajib. Sebab apa? Sebab tak tahu lagi bulan ni darah tu berhenti putus-putus ke tidak. Kan? Jadi dia perlu mandi wajib setiap kali darah berhenti. Okey, yang itu kita dah bincang dah minggu lepas. Okey, kalau siapa yang tak berapa faham, bagi tahu. Okey. Tapi kalau nak bincang detail semula, ambil masa jugalah. Kan habis pula malam ni punya waktu nanti kan. So benda ni kita dah bincang, saja nak aku ulang kaji semula saja. Itu yang saya tak tulis tu. Kalau tak, biasa saya akan tulis lah. Kalau saya tulis, alamatnya lama lah. Okay. Tapi kalau ada yang tak berapa faham, tolong bagi tahu. Kita kena tulis jugalah. Kalau ada yang tak faham, kita akan tulis. Okay. Okay. Okay, kita sampai kat satu tajuk, iaitu tajuk last. Sekejap, ada soalan. Okay. Dalam kes yang putus-putus ni, contoh yang hari ke-7 tu darah stop. Tapi sekiranya kita colek-colek setiap masuk waktu fardu, tapi ada kesan darah atau kecoklatan, tapi darah tak keluar sehingga hari ke-10, darah tak keluar, tapi masih ada kecoklatan masa kita colek. Macam mana? Kalau kita colek masih ada coklat, okay? Masih lagi ada kesan kesan darah, tak kisahlah warna coklat ke kuning ke, kan kita dah bagi tahu dah dulu, warna coklat, warna kuning ke keruh ke coklat ke, itu tanda-tanda apa, tanda-tanda darah haid juga. Mungkin tanda darah haid nak mula mengering lah. Jadi apa kita bagi tahu bila macam mana nak tahu wanita tu suci bila mana dia masukkan ataupun dia colek pada tempat keluar darah tu, colek guna kapas ataupun butir kapas ataupun tisu ke. Bila mana kita keluarkan balik butir kapas tu ataupun tisu tu, ada lagi kotoran, ada lagi kotoran, tak kisahlah kotoran tu warna apa, coklat ke, keruh ke, kuning ke, kan, maka wanita tu belum lagi betul-betul suci. Okay? Belum lagi betul-betul suci. Kena tunggu juga, kena tunggu sehingga betul-betul suci, barulah mandi wajib. Bermaksud dia tak putus lagi tu. Okay? Bermaksud dia tak putus, dia bukan putus-putus. Sebab bila colek, yang putus ni apa? Yang putus ni contoh, darah keluar 2 hari, lepas tu tengok tak ada. Bukan tengok pada tuala wanita. Nak tengok darah ni putus ke tidak ataupun berhenti ke tidak, mesti kena colek. Kena colek pada tempat keluar darah tu, colek dalam sikit, yang kita kata dalam tu mungkin dalam seuras jari, satu uras. Colek dalam sikit je. Ada tak sebarang kotoran? Kalau ada lagi sebarang kotoran pada kapas yang warna putih tu, pada tisu warna putih tu, tengok ada lagi kotoran, maka wanita tu masih lagi haid. Bukannya darah dia berhenti. Tak, dia tak berhenti lagi tu. Dia kena berhenti kalau dia colek, tengok kosong, tak ada apa-apa. Oh, kalau macam ni kena mandi wajib lah. Okey, mandi wajib. Kemudian darah keluar, kemudian dah mandi wajib, dah solat semua, 2 hari lepas tu keluar semula darah. Keluar semula darah. Tengok, ada darah lah pula. Maka dia sebenarnya belum betul-betul suci, masih lagi dalam haid. Cuma haid dia tu, darah tu lambat sikit keluar. Darah yang kedua tu lambat sikit keluar. Tapi dia masih lagi haid. Jangan kata apa pula, darah lain pula. Tak, maksudnya bukanlah kata kalau macam tu baik tunggu je. Tak. Dia tak bolehlah tunggu. Kalau kita dah colek, dah memang tak ada, kita kena mandi wajib. Kalau darah tu dah keluar lebih 24 jam ataupun 24 jam ataupun lebih. Kalau misal kata darah tu keluar tak sampai 24 jam, kita tak perlu mandi wajib. Kalau darah tu keluar lebih 24 jam ataupun 24 jam, sehari semalam kan, lepas tu berhenti kita colek memang tak ada. Jadi kita beramal dengan zahir apa yang berlaku. Darah dia tak ada.
Dah colek dah? Tak ada. Yes. Dah colek dah? Tak ada. Okey, kalau dah tak ada, mandi wajib. Mandi wajib. Boleh jadi darahnya hanya itu saja darah haidnya. Dia tak tahu, kita tak tahu darah itu akan keluar lagi lepas tu atau tak. Bila tak tahu, kita beramal dengan zahir. Apa yang berlaku. Kalau misal kata lepas 2-3 hari keluar balik, maka wanita tu masih lagi dalam haid. Sebab 2 hari lepas tu baru hari keempat. Kan? Belum lagi melepasi 15 hari. Jadi kena juga mandi, kena juga anggap dia itu adalah darah, masih lagi darah haid. Okey, boleh kan? Sebab kita minggu lepas kita dah tegang panjang kat sini kan, dah tegang panjang dalam bab ni. Jadi saya tak adalah berhajat nak tegang semula. Kalau tegang semula memang habis kita sampai pukul 10.30 nanti. Kan? Okey, insya-Allah. Baik. Malam ni kita nak bincang satu perkara yang ramai orang perempuan tersilap. Tersilap lagi. Dia bukan tersalah. Dia tak salah tapi tersilap. Okey? Tersilap faham lah. Tersilap faham. Biasa tersalah faham ni tak? Bolehlah tu. Okey. Sebab apa? Cerita pasal apa ni? Pasal qada solat. Okey, pasal qada solat. Ustaz, bukan tak perlu qada ke solat kalau haid? Darah haid keluar, kenapa kita nak qada solat lepas tu? Tak, bukan qada solat masa solat masa apa? Masa kita keluar haid. Bukan. Okey. Ini qada solat masa kita didatangi haid. Bila mana haid tiba-tiba datang, bila mana haid tiba-tiba keluar, waktu solat tu, waktu yang keluar tu, waktu bila? Adakah dah masuk waktu solat ataupun belum? Kalau dah masuk waktu solat, tapi kita tak solat lagi, tiba-tiba keluar haid, adakah kita perlu qada solat tu? Itu persoalan dia. Nanti bukan masa haid, lepas habis haid tu, lepas mandi, adakah kita perlu qada solat tu? Contohnya, tengok ni. Contohnya, waktu asar adalah pada pukul 4.45 petang. Contohlah. Waktu asar 4.45 petang. Kemudian, 4.45 petang, biasanya kita taklah solat awal waktu ke tak? Orang perempuan biasa lambat-lambat sikit kan? Jadi, 4.45 petang. Tiba-tiba pukul 4.50 petang keluar darah haid. Ini kira macam baru lepas azan solat sunat qabliyah kan, 5 minit macam tu kan. 4.50 petang keluar darah haid, tak sempat solat lagi ni, tak sempat solat asar lagi, tiba-tiba keluar darah haid pukul 4.50. Adakah solat asar bila keluar darah haid kita tak boleh solat dah, betul tak? Kita tak boleh solat. Adakah solat asar tu kita kena qada balik? Baru masuk kejap ni, takkan kena qada. Jadi kita bincang yang itu. Okey, macam mana? Adakah kena qada? Tak kisahlah solat asar ke, solat zuhur ke. Yang penting bila mana waktu solat tu datang, waktu solat dah masuk, masa masuk waktu solat, dah masuk waktu solat, lepas tu kita keluar haid. Adakah waktu solat tu dan kita tak sempat solat? Waktu solat tu kita tak sempat lagi solat, tiba-tiba keluar haid. Adakah kita kena qada solat tersebut ataupun tidak? Ini kita nak belajar. Okey, apa dia kaedah dia ataupun dia punya solusi dia? Okey. Dalam bab ni darah haid datang, darah haid tiba-tiba datang. Sekiranya masuk waktu solat atau sekiranya darah haid keluar, darah haid keluar selepas masuk waktu solat. Jika darah haid itu keluar selepas masuk waktu solat fardu tu, dan tempoh antara masuk waktu solat dengan darah haid keluar adalah tempoh yang sempat untuk seorang perempuan tu solat seringkas mungkin. Solat seringkas mungkin. Maksudnya antara tempoh masuk waktu dengan keluar darah. Dah masuk waktu solat, lepas tu keluar darah. Antara tempoh tempoh antara dua ni. Masuk waktu solat pukul 4.45, keluar darah 4.50.
Okey, ada 5 minit kan. Adakah tempoh antara masuk waktu solat tu dengan keluar darah haid tu merupakan tempoh yang sempat untuk seorang perempuan solat seringkas mungkin? Ha, solat seringkas mungkin ni apa? Bukan suruh solat seringkas mungkin, tak. Maksudnya tempoh. Tempoh, kita nak kira tempoh. Solat seringkas mungkin ni adalah kita solat apa yang wajib. Rukun lah, rukun. Maksudnya perkara sunat kita tinggalkan. Itulah maksud solat seringkas mungkin. Contohnya, kita takbir. Allahu Akbar. Lepas tu, biasa kita baca iftitah kan. Lepas tu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya, kalau solat seringkas mungkin ni, tak ada iftitah, tak ada ta'awuz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tak ada. Tu Al-Fatihah. Kan, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin pun tak ada. Terus rukuk. Allahu Akbar. Qadar tumakninah je. I'tidal, sujud. Duduk antara sujud, sujud. Terus tak ada duduk apa panggil? Duduk sebelum bangun tu tak perlu. Maksudnya tu sunat kan? Kalau sunat tak ada. Terus bangun. Baca terus Al-Fatihah. Amin pun tak ada. Duduk antara duduk sujud pun tak ada. Baca tahiyat akhir pun at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum. Agak-agak berapa lama tempoh solat seringkas mungkin? Itulah maksud solat seringkas mungkin. Okay. Agak-agak berapa lama tempoh? Kalau misal kata solat asar, ni kan asar kan? Okay. Misal kata solat asar, berapa lama tempoh nak solat seringkas mungkin ni? Agak-agak berapa lama? Saya punya pendapat, saya rasa dalam lingkungan 3 minit setengah ke 4 minit je. Betul tak? Okay. Satu rakaat tu pun tak sampai 1 minit. Ya. Satu rakaat pun tak sampai 1 minit. Jadi dah antara 3 minit setengah ke 4 minit lah. Jadi kalau misal kata antara keluar haid, antara masuk waktu solat dan keluar haid tu, dia ada satu tempoh. Okay. Kalau misal kata antara masuk waktu solat, lepas tu beberapa minit lepas tu keluar haid. Kalau tempoh antara masuk waktu solat dan keluar haid tu dalam lingkungan 5 minit. Maksudnya dia dah lebih daripada solat seringkas mungkin. Tempoh solat seringkas mungkin tu. Kalau lebih daripada tempoh solat seringkas mungkin, maka wanita tu wajib qada balik solat asar tu nanti. Maksud wajib qada solat asar yang dah masuk waktu tu. Tapi kalau misal kata tempoh antara masuk waktu asar dan keluar darah tu, tempoh masuk waktu asar dan keluar darah tu tak sempat, tempoh yang lagi pendek daripada solat seringkas mungkin. Maksudnya mungkin 2 minit ataupun mungkin 1 minit ataupun mungkin azan. Masuk waktu solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia rasa dah mengalir. Dah keluar darah haid dah keluar. Baru masuk waktu. Adakah perlu qada? Tak perlu. Okay, solat asar tersebut tak perlu kita qada. Boleh faham tak? Okay, boleh nampak tak? Tak apa, kita buat kita buat di punya ni. Lakaran dia. Okey. Masuk waktu solat, kita tak payah cerita asal, kita ambil zuhur pula. Okay, kita ambil zuhur. Masuk waktu solat zuhur pukul, saya kata pukul 1 suku. Okay, 1 suku. 1:15 minit. Keluar darah pukul 1:20.
Okey. Pukul 1.20 keluar darah. Masuk waktu zuhur pukul 1.15. Jadi, kita katakan antara masuk waktu ni pukul 1.15 hingga keluar darah. Tempoh antara masuk waktu dan hingga darah mula keluar, iaitu pukul 1.20. Adakah tempoh ini merupakan satu tempoh yang boleh seorang perempuan tu solat seringkali mungkin? Kita kata tempoh solat seringkali mungkin adalah saya kata kita ambil lah 4 minit. Okey. 4 minit. Okey. Jadi pukul 1.15 masuk waktu, dengan 1.20 keluar darah, kita dah ada 5 minit jarak dia. Okey. Jarak dia 5 minit. Jadi bila jarak dia lebih daripada tempoh solat seringkali mungkin, maka solat zuhur ni perlu diqada. Sebab dia telah mempunyai waktu untuk solat seringkas mungkin. Jadi lepas tu baru keluar darah, maka solat zuhur ini kena qada. Dia berbeza dengan contoh misal kata masuk waktu solat zuhur pukul 1.15 petang. Keluar darah bila? Keluar darah pukul 1.16 petang. Masuk waktu zuhur pukul 1.15, keluar darah pukul 1.16, elok-elok lepas habis azan. Kan? Azan dia memang laju sikit, 1 minit je azan. Jadi habis azan tu 1 minit je. Oh, dah habis azan, alhamdulillah. Baca doa, tiba darah keluar. Pukul 1.16 petang, keluar darah. Adakah solat zuhur ini, nanti bila dah kering nanti, dah suci nanti, adakah solat zuhur ni wanita tu perlu qada? Nak tengok jawapan. Apa jawapan? Perlu qada tak solat zuhur ni? Okey, tak perlu Ada jawab perlu ke? Tak ada jadi tak perlu qada sebab dia tak sempat pun nak solat seringkali mungkin. Maksudnya waktu antara masuk waktu zuhur hingga tempoh antara masuk waktu zuhur hingga keluar darah tu, jarak dia tu tak sampai pun 4 minit. Tak sampai 4 minit. Jadi tak perlu qada solat zuhur tersebut. Tak sampai pun baru 1 minit lah. Baru 1 minit. Ataupun azan, Allahu Akbar, terus keluar darah. Masuk betul-betul waktu, darah haid keluar pun tak perlu qada juga, sebab dia tidak mempunyai waktu yang sempat untuk solat seringkas mungkin. Okey, boleh? Ya. Dia ada perbahasan lagi tapi saya tak nak masukkan perbahasan tu. Tak apa, kalau belajar akan datang, belajar lagi nanti ada perbahasan lagi kat sini. Okey, tapi secara asasnya inilah dia. Secara asas dia macam ini. Okey. Kena masuk sikit lah. Kan? Kalau nanti kan tak amanah pula dengan ilmu. Misal kata orang yang kencing tak lawas. Ataupun wanita istihadah. Wanita istihadah, kencing tak lawas, kentut tak lawas ke, kan? Dia perlu ambil wuduk bila? Sebelum masuk waktu ke lepas masuk waktu? Macam mana? Kita dah rasa dah belajar dah. Solat wanita istihadah macam mana? Dia kena ambil wuduk tu sebelum masuk waktu ke lepas masuk waktu? Lepas masuk waktu, kan? Jadi bila orang-orang yang macam ini, kencing tak lawas ke, istihadah ke, kentut tak lawas ke, dia kena ambil wuduk selepas masuk waktu. Okey? Jadi kalau orang yang macam ini kena macam tiba-tiba darah haid keluar. Okey? Kalau tiba-tiba darah haid keluar, dia tak boleh kira 4 minit. Okey? Dia kena lebihkan sikit. Mungkin 4 minit 4 minit setengah ke 4.5 minit, 4 minit setengah ke, kan? Macam itu. Sebab apa? Sebab
dia bukan sekadar tempoh dia bukan sekadar solat seringkan mungkin, tapi tambah sekali tempoh untuk dia berwuduk. Dia tempoh apa? Kalau dia sempat, tempoh tu mesti dia sempat bersuci seringkan mungkin dan solat seringkan mungkin. Tambahlah sikit. Bersuci seringkan mungkin berapa saat? Anggap-anggaplah dalam 20 saat 30 saat contoh kan. 20 ke 30 saat. Pakai telekung. Pakai telekung dia tak sebut. Okey. Yang sebut ni bersuci dan solat seringkan mungkin. Tempoh tu. Tempoh untuk bersuci dan solat seringkan mungkin. Okey. Jadi, tempoh bersuci dan solat seringkan mungkin, kalau dia sempat tempoh ni, okay, kalau dia sempat tempoh ni contoh dia 4.5 minit. 4 minit setengah. Darah keluar bila? Darah keluar tak sampai 4 minit setengah. Maka dia tak perlu qada solat tersebut. Solat zuhur ni tak perlu qada. Tapi kalau darah dia keluar 5 minit ataupun 10 minit lepas masuk waktu tapi dia tak solat, maka solat tersebut kena qada. Apatah lagi kalaulah solat zuhur tu masuk pukul 1 suku, darah keluar bila? Pukul 2. Kena qada tak solat zuhur tu? Itu lagilah wajib qada, ya. Itu lagi wajib qada. Okey. Jadi kena qada lah solat zuhur tu. Ini kalau kita bercakap tempoh yang singkat lah kan. Tapi kalau tempoh tu lagi lama, pukul 2 baru keluar darah, itu confirm kena qada solat zuhur tu. Kalau dia tak solat lagi lah. Kalau dia dah solat, contoh pukul 1 suku masuk waktu, pukul 1.20 dia dah solat dah, solat zuhur. Pukul 2 dia keluar darah. Yang itu tak payahlah qada sebab dia dah solat dah. Dia tak ada masalah. Okay? Yang dah solat tak ada masalah. Janganlah pergi qada balik. Solat tak sah tu? Tak, solat sah je. Okay? Okey, baik. Okey, selesai bab tu. Boleh faham ya? Ini bab qada solat yang ditinggalkan ketika darah haid mula datang. Okey? Darah haid mula turun, darah haid mula keluar. Solat-solat yang ditinggalkan, yang tak sempat nak solat ketika darah haid mula turun ataupun mula keluar. Okey, kita pergi yang seterusnya, iaitu masalah nak qada solat bila mana darah haid mula berhenti. Okey, darah haid mula berhenti. Allah. Yang ini tak kurang penting dia. Okay, darah haid mula berhenti ni pun penting juga. Sebab darah haid mula berhenti ni takut dia paling apalah kira paling mustahak lah, sebab ramai yang tak ambil kisah, tak ambil tahu. Tapi saya tak kata tak ada yang ambil tahu. Ada yang ambil tahu tapi tak ramai. Lagi pelajar-pelajar pelajar-pelajar sekolah, universiti. Kalau ibu-ibu ni mungkinlah dia dah belajar, ambil tahu semua. Tapi kalau anak-anak belajar sekolah menengah, sekolah rendah yang dah pernah kena haid, lepas tu ataupun sekolah menengah ataupun universiti ataupun memang sibuk bekerja, kan, tak sempat nak belajar. Ni penting ni. Sangat-sangat penting. Bila berhenti haid ni nak qada ke tak solat tu? Okey, contoh misal kata kita tengok dalam ni, dalam slide kita ni. Okey, kalau misal kata darah waktu asar, darah tu tetap ada. Okey, misal kata dalam masa waktu asar darah tu masih lagi keluar ataupun masih lagi ada, kita colek masih lagi ada kotoran. Okey, kalau kita colek masih lagi ada kotoran. Ni yang ujung-ujung haid. Ni kisah dia, cerita dia bila haid tu berhenti. Dah keluar haid dah, contoh dah 7 hari ataupun 8 hari dah keluar haid. Ni ujung-ujung bila kita colek waktu asar tu ada lagi. Tapi bila kita colek dekat-dekat maghrib, sebelum maghrib tu tengok dah kosong. Colek tak ada kotoran, dah suci. Okey. Kita kena tengok bila mula suci tu. Okey, kalau kita colek tu dah suci bila? Hampir-hampir masuk maghrib. Kalau hampir-hampir masuk maghrib, dah masuk ke belum? Belum. Hampir-hampir masuk maghrib. Kita colek dah suci.
putih lah. Itu kan warna putih kan. Maksudnya tak ada kotoran apa-apa. Jadi boleh mandi lah. Jadi bila tak ada kotoran apa-apa, dah suci, kita colek tu pula pukul 7.29. Maghrib pukul 7.30. Kan? Maka kita kena qada balik solat asar tersebut. Mandi wajib, kemudian qada solat asar tersebut. Okey. Tu pertama. Tempoh. Sabar, kita nak cerita pasal tempoh. Ini ada perbahasan dia banyak sikit. Okey, kita nak cerita pasal tempoh. Tadi tempoh dia antara masa waktu dengan jarak antara masa waktu dengan solat seringkali mungkin adalah jarak dia mesti antara masa waktu hingga keluar darah haid, jarak dia mesti solat mesti dalam tempoh untuk solat seringkali mungkin. Okey. Jarak dia, masa dia kalau lebih daripada waktu untuk solat seringkali mungkin, maka kena qada. Tapi kalau tempoh tu ataupun jarak tu tak sampai kadar solat seringkali mungkin tu, maka tak perlu qada solat tadi. Okey, apa cerita pula bila berhenti haid ni? Nak qada ke tidak ataupun macam mana? Ada tak jarak masa antara suci dengan masuk waktu maghrib? Ada tak jarak antara suci dengan masuk waktu maghrib ataupun antara suci dengan masuk waktu seterusnya? Kalau waktu tu zuhur, tiba-tiba dekat asar tu kita colek, tengok dah suci. Lepas tu masuk waktu asar. Adakah perlu qada solat zuhur tu ataupun tidak? Yang ini sangat-sangat singkat jarak dia tu. Okay, antara suci dengan masuk waktu maghrib ataupun masuk waktu seterusnya tu, jarak dia cukup sekadar seseorang tu boleh sempat takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Agak-agak apa? Dalam mungkin antara 1 ke 2 saat je. Kan? Antara 1 ke 2 saat. Maksudnya kalau dia dapat tempoh tersebut, maka dia kena qada solat tu. Qada solat yang pada waktu tu. Kalau misal kata darah tu berhenti, dia colek, berhenti. Dah masuk maghrib belum? Belum. Dia colek tengok, oh dah berhenti dah. Lepas tu masuk maghrib. Kan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah masuk azan. Adakah dia perlu qada solat tu? Solat asar tu kena qada. Sebab apa? Sebab dia sempat antara tempoh suci hingga masuk waktu tu, sempat ataupun jarak dia tu cukup sekadar dia sempat takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni sekejap je, 1 ke 2 saat je. Allahu Akbar. Kan? 2 saat lah lebih kurang macam itu. Jadi kalau belum masuk waktu, biasanya memang kena qada, kan? Sebab singkat sangat. Waktu antara suci hingga masuk waktu seterusnya tu sangat-sangat singkat. Apatah lagi kalau misal kata 5 minit sebelum masuk waktu maghrib, kita colek, tengok dah suci. Dah kering, dah tak keluar apa-apa kesan. Jadi kita dah suci. Ada 5 minit lagi. Confirm kena qada balik solat asar tersebut. Okey, ataupun baru masuk waktu asar, kita colek. Kan? Ataupun sejam dah masuk waktu asar. Lepas tu kita colek, dah tak ada apa-apa. Jadi kena solat waktu asar tu. Okey, waktu asar tu kena solat. Okey, boleh? Bila faham? Okey, kita buat dia punya apa? Okey, kita praktis dia macam mana. Okey, kalau misal kata waktu asar, misal kata darah berhenti tujuh 29 malam. Maghrib 7.30. Okey. Darah berhenti 7.29, maghrib 7.30. Kalau kita colek pada 7.29 minit,
Kemudian kita tengok tak ada apa-apa. Okay. Tak ada apa-apa kesan. Maksudnya dah kering, dah suci. Kemudian 1 minit lepas tu masuk waktu maghrib. Okay, masuk waktu maghrib. Adakah kena qada solat asar? Okay, cuba jawab. Solat asar dia kena qada tak? Berhenti dia pada waktu asar tapi dekat-dekat nak maghrib. Kena qada tak? Okey. Kena qada. Kalau misal kata berhenti dia pukul uh, berhenti dia pukul 7 suku. 7 suku malam. Maghrib 7.30. Kita colek pukul 7 suku dah berhenti. Kena qada tak solat asar tu? Mandi hadas, tempoh mandi hadas tak kira. Okay, dalam masalah darah haid ni berhenti, tempoh mandi ke, tempoh berwuduk ke, dia tak kira. Tempoh solat sedangkan mungkin ke, dia tak kira. Okay? Dalam kita ada sebut hanya cukup sekadar tempoh untuk takbiratul ihram. Sekadar takbiratul ihram sahaja. Kalau dia sempat, dia sempat tempoh tersebut, tempoh 2 saat tu, tempoh takbiratul ihram tu, dia sempat, maksudnya dia kering tu sebelum masuk waktu maghrib, dalam 2 saat sebelum masuk waktu maghrib, maka dia kena qada solat maghrib, solat asar tu. Tapi kalau tak sempat, okey, kalau tak sempat, okey, kalau 7 suku, berhenti 7 suku, darah berhenti 7 suku, maghrib 7.30, maka kena qada. Okey. Terima kasih Puan Rahimah. Kalau misal kata, okey, misal kata dia berhenti 7.30, berhenti dah 7.30, waktu maghrib masuk 7.30. Maksudnya memang dia berhenti tepat-tepat. Tapi susahlah nak jumpa kan. Susahlah nak jumpa. Janganlah fikir, oh tak apalah, nanti masuk je maghrib, nanti baru aku colek. Confirm berhenti tepat waktu maghrib. Jadi kalau berhenti tepat waktu maghrib, tak payah qada lah solat asar. Tak. Ya. Kalau misal kata ini, kalau misal kata dia colek pukul 7.29, hampir sebelum masuk waktu maghrib, masih lagi ada kotoran. Lepas masuk waktu maghrib baru dia colek, tak ada pula kotoran. Barulah dia kira suci tu. Maksudnya tak perlu qada solat asar tu sebab dia suci lepas masuk waktu. Sekarang ni kalau misal kata dia suci, dia mula suci sebelum masuk waktu, sebelum masuk waktu maghrib tu dia dah suci dah. Cukup sekadar 2 saat je. Kalau lebih lagilah dia kena qada solat asar tu. Cukup sekadar 2 saat tu je. Kadar takbiratul ihram. Itu ya kena ingat. Okay? Jadi dia kena qada solat asar tersebut. Okey. Kemudian untuk qada solat asar tu, dia ada syarat dia. Okey, dia ada syarat dia. Kalau tengok dalam buku pun ada syarat dia. Untuk qada solat asar tu dia ada syarat dia. Syarat untuk qada solat asar tu mestilah mesti tak ada sebarang halangan berlaku pada perempuan tersebut. Dalam tempoh untuk dia mandi hadas dan solat seringkali mungkin. Okey. Mungkin tak nampak ni kan? Okay, tak apa. Cuba tengok kat sini. Misal kata wanita tu berhenti pada pukul 7.29, berhenti darah. Okey. Berhenti darah. Kemudian masuk maghrib 7.30. Dia kena qada tak solat asar tu? Kena qada kan? Sebab sempat ini 1 minit lebih dah kadar takbiratul ihram. Okey, dah lebih dah kadar takbiratul ihram. Jadi memang kena qada solat asar ni. Okey. Untuk qada solat asar ni, dia ada syarat dia. Syarat dia mestilah orang perempuan tu, wanita tersebut, tiada sebarang halangan. Okey. Syarat dia
tiada halangan. Tiada halangan sepanjang tempoh untuk dia mandi hadas dan solat seringkas mungkin. Okey. Tiada halangan untuk dia mandi hadas dan solat seringkas mungkin. Okey. Mandi hadas paling singkat berapa lama? Mandi hadas, jangan ikut kita mandi tu, yang berbaldi-baldi tu, kan? Mandi hadas paling singkat lah. Paling singkat kita boleh mandi hadas tu berapa lama? Berapa minit? Berapa minit? Untuk apa? Mandi, ratakan air ke seluruh tubuh badan, kan? Celah-celahan, pelipat dan sebagainya, kan? Agak-agaklah dalam 10 minit. Okey, dalam 10 minit. Solat seringkas mungkin. Berapa minit? 4 minit. Okey, jadi total dia adalah 15 minit. Okey. Total dia 15 minit. Maksudnya apa? Untuk qada solat asar ni, syarat dia mesti tiada halangan sepanjang 15 minit. Start daripada dia mula suci. Okay, start daripada dia mula suci 7.29. 14 minit. 14 minit. Okay, 14 minit. Daripada 7.29 sehinggalah 14 minit selepas tu, kan? Okay. Sepanjang 14 minit ni, dia mesti tiada apa-apa halangan. Halangan yang macam mana tu? Halangan yang tidak membolehkan dia solat. Contohnya, gila. Ataupun pengsan. Ataupun darah keluar semula. Gila atau pengsan atau darah keluar semula. Itu antara halangan-halangan. Contohlah, pukul 7.29 dia berhenti darah. Jadi dia kena mandi wajib, dia kena solat, qada solat asar tu, kan. Lepas tu solat maghrib semua, kan. Tapi pukul 7.29 dia berhenti darah. Pukul 7.30 ataupun 7.35, tak sampai 14 minit lagi, kan. 7.35 tiba-tiba dia gila. Tiba-tiba perempuan tu jadi gila. Maka itu ada halangan. Bila ada halangan sepanjang tempoh 14 minit ni, maka dia tak perlu qada solat asar. Okay, solat asar dia tak perlu qada. Kalau misal kata tak ada apa-apa halangan, tak ada apa-apa halangan, dia wajib qada solat asar. Tapi kalau dalam tempoh 14 minit ni, bukanlah dia mesti solat dalam tempoh 14 minit. Tak. Maksudnya dalam tempoh 14 minit. Tak kisahlah dia dah mandi wajib ke, tak mandi wajib lagi ke. Yang penting dikira tempoh 14 minit ni, iaitu tempoh mandi hadas yang ringkas, yang secepatnya. Lepas tu, solat seringkas mungkin dalam 14 minit. Mesti tiada halangan dalam 14 minit ni. Bukanlah confirm dia kena mandi hadas dan solat seringkas mungkin dalam masa 14 minit. Tak. Ini tempoh aja, kita nak kira tempoh. Dalam kitab disebut sekiranya tiada apa-apa halangan dalam tempoh untuk sempat mandi hadas dan solat seringkas mungkin, iaitu dalam 14 minit. Kalau tak ada apa-apa halangan, barulah dia qada solat asar. Tapi kalau ada halangan, contohnya dalam tempoh ni dia gila, ataupun dia tiba-tiba pengsan, ataupun darah keluar semula, dah berhenti 7.29, tiba-tiba 7.40 keluar balik darah, kan. Darah haid dia belum habis lagi rupanya, keluar lagi darah. Maka dia tak perlu qada solat asar. Tak perlu qada solat asar ni. Sebab ada halangan yang datang.
dalam tempoh 14 minit. Kalau misal kata lepas 14 minit ni baru dia gila ataupun baru dia pengsan, maka dia kena qada solat asar ni. Kalau keluar darah, maka tak payah qada lah sebab dia memang haid lagi. Kan? Macam tu. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh faham? Boleh nampak? Itu perbahasan lah kat situ. Okay? Perbahasan yang agak detail dekat situ. Syarat untuk qada solat asar je. Tapi biasanya tak ada orang gila dia, tiba-tiba gila kan. Ni kalau ada halangan tu. Kalau tak ada apa-apa, dia memang kena qada solat asar tu. Tiba pengsan pula. Jarang berlaku tapi kalau ada berlaku, macam itulah cerita dia. Sepanjang 14 minit. Kalau dia pengsan lepas tempoh 14 minit ni, dia pengsan lepas tu ataupun gila lepas tu, maka tak perlu qada lah solat asar. Kena qada juga solat asar. Tapi kalau dalam tempoh 14 minit ni, kalau ada apa-apa halangan, maka tak perlu qada. Okey. Okey, harapnya boleh faham. Saya haraplah boleh faham, mudah-mudahan insya-Allah. Semoga Allah Taala bagi kefahaman kat kita insya-Allah. Okey. Ya betul. Kalau ada halangan dalam tempoh 14 minit tu, maksudnya gugurlah kewajipan qada solat asar tu. Ya betul. Okey. Bagus. Tak perlulah qada solat asar tu sebab ada halangan, tiba dia gila ke pengsan kan. Nanti kalau dah sedar nanti tak perlu qada solat asar tu. Okey. Solat asar tu kena qada dengan segera, dengan kadar segera ke ustaz? Solat asar tu kalau apa lagi bagus sebenarnya, mandi wajib, qada solat asar, qada solat lagi satu, kemudian baru solat maghrib. Maksudnya diikut turutan. Tapi kalau tak nak pun tak apa. Solat maghrib dulu, lepas tu qada solat asar. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey. Selesai? Okey, kat sini kita selesai. Cuma ada satu je lagi. Okey, satu je lagi perbahasannya adalah jangan risau. Saya takut rasa berat pula ke. Janganlah terlalu stres pula. Banyaklah. Saya rasa mungkin sebab saya lukis ni banyak sangat dalam ni kan. Jangan rasa stres sangat. Relax je. Belajar ni relax je. Yang penting kita faham. Itu je, cukup. Jangan stres. Alamak, kalau berlaku ni macam mana kalau ni. Tak payah. Tak payah stres sangat. Okey. Yang tak berpasal kan, keluar istihadah bagi semua dah susah pula gitu kan. Okey. Solat asar. Bila mana kena qada solat asar? Kena qada tak sekali solat zuhur? Pernah dengar tak? Pernah dengar tak perbahasan tu? Bila mana kena qada solat asar, kena qada sekali tak solat zuhur? Kena qada sekali. Pernah dengar? Kena rasanya. Tu. Kan? Okey. Ini perbahasan qada solat yang boleh dijamakkan dengan solat tersebut. Okey. Kena qada solat yang mana solat tersebut boleh dijamakkan dengan solat yang satu lagi tu. Okey, misal kata ni ada beberapa situasi kita tunjuk situasi. Misal kata berhenti haidnya pukul 7.20. Masuk waktu maghrib pukul 7.30 contoh Jadi dia berada dalam waktu asar. Sebab masuk maghrib pukul 7.30. Dia berada dalam waktu asar. Berhenti darah ni sebelum masuk waktu maghrib. Kena qada tak solat asar? Kena qada solat asar. Bila qada solat asar, perlu qada tak solat zuhur? Perlu qada juga solat zuhur. Okey. Kerana solat zuhur boleh dijamakkan dengan solat asar.
Maksudnya kita kena qada solat yang pada waktu tersebut. Maksudnya solat yang apa? Yang kita berhenti di waktu tersebut kena qada. Kalau ada solat yang boleh dijamakkan dengan solat tersebut, kena qada sekali solat yang boleh dijamakkan. Tapi bukannya jamakkan qada tu. Okey. Ustaz, boleh tak saya qada, saya jamakkan sekali? Niat jamak pula. Tak, bukan niat jamak. Maksud qada solat asar, tapi qada sekali solat zuhur. Itu je cerita dia. Qada solat asar, qada sekali solat zuhur. Selain solat zuhur dengan solat asar, solat apa yang ada? Yang boleh jamak? Solat isyak dengan solat maghrib. Contohnya, berhenti, berhenti solat berhenti darah tu pada pukul sebelum subuh. Subuh masuk pukul apa? Contohlah subuh masuk pukul 6. Berhenti darah tu pukul 5.55 pagi. Subuh masuk pukul 6. Darah berhenti pukul 5.55 pagi. Wajib qada tak solat asar? Solat asar. Wajib qada tak solat isyak? Solat isyak wajib qada. Okey. Wajib qada solat isyak sebab apa? Antara berhenti darah, tempoh berhenti darah dengan hingga jarak antara tempoh berhenti darah hingga masuk waktu subuh. Sempat tak? Tempoh tu sempat tak untuk takbiratul ihram? Sempat kan? 5 minit. Mana dia orang takbir 5 minit kan? Takbir 2 saat je. Jadi dia kena qada solat isyak. Bila qada solat isyak, kena qada tak solat maghrib? Kena qada tak solat maghrib? Bila qada solat isyak? Kena. Sebab apa kena qada solat maghrib? Sebab solat maghrib boleh dijamakkan dengan solat isyak. Itu jawapan dia. Okey, kenapa kena qada solat maghrib sekali? Sedangkan saya berhenti darah tu waktu isyak. Kenapa nak qada solat maghrib sekali? Sebab solat maghrib boleh dijamakkan dengan solat isyak. Tapi kalau orang tu berhenti waktu subuh, hujung-hujung subuh, kan? Dia tak sempat solat subuh. Solat subuh, contohlah solat subuh habis pukul 7.10 kan? Habis waktu pukul 7.10. Dia berhenti darah pukul 7.05 contohnya. 7.05 dia colek, tak ada. Jadi dia nak mandi wajib semua, lepas tu qada solat subuh. Dia kena qada tak solat isyak? Itu tak perlu. Dia tak perlulah qada solat isyak tu. Sebab solat isyak tu tak boleh dijamakkan dengan subuh. Macam tu juga kalau dia berhenti waktu maghrib. Waktu maghrib dia berhenti, hampir-hampir nak waktu isyak tu. Dia kena qada tak solat maghrib? Kena qada solat maghrib. Tapi dia kena qada tak solat asar sekali? Tak perlu, sebab solat asar tu tak boleh dijamakkan dengan maghrib. Dia qada solat yang boleh dijamakkan sahaja. Okey. Ada satu situasi lagi. Misal kata ini situasi yang bukan kat ujung-ujung waktu solat. Contoh awal waktu solat ke tengah-tengah waktu solat dia berhenti. Contohnya waktu asar, waktu asar apa kan? Waktu asar, contohnya waktu asar pukul 5.40 kan, contoh. Darah berhenti pukul 5.40, 4.40. Darah berhenti pukul, contohlah kita ambil lah pukul 5.30. Okay. Berhenti darah pukul 5.30 petang. Dia kena qada tak solat asar? Soalan saya. Ya ke dia kena qada? Ya ke kena qada solat asar? Pukul 5.30 petang ni. Saja dia nak test kan.
pukul 5.30 mandilah. Takkan tak nak mandi time tu, mandilah mandi waktu asar lagi kan, panjang lagi. Pukul 5.30 mandi dulu, kemudian solat asar macam biasa. Tak payahlah qada. Kecuali kalau tak sempat lah kan. Kadang ada masa orang perempuan yang tak sempat nak mandi. Contohnya biasanya kat pejabat. Biasa tak kat pejabat tak mandi. Balik rumah nantilah baru mandi wajib. Biasa kan? Kat pejabat ke kat sekolah ke. Lepas itu kalau saya sendiri memang sangat-sangat cadangkan sepatutnya setiap company kan ataupun sekolah ke ada tempat mandi khas untuk guru perempuan. Supaya senang kalau misal kata berhenti darah haid, dia boleh mandi hadas kemudian solat terus. Okey. Sekolah tu mungkinlah tak tahulah, tapi kalau pejabat tak nampak tempat mandi. Okay, kalau pejabat mungkin tak ada tempat mandi tu. Tu dia. Sepatutnya kena ada. Okay, kalau sesiapa yang dalam ni ada syarikat, ada company sendiri, perniagaan sendiri, tolong pastikan anak-anak buah, pekerja-pekerja, kalau yang perempuan tu kena mandi hadas, kena pastikan dia mandi hadas, kena ingatkan dia. Sediakan tempat khas, boleh ada shower ke kan, boleh mandi hadas, dan bagi kelonggaran untuk pekerja itu mandi hadas supaya dia boleh solat. Terutama kalau yang berhenti dia sebelum zuhur, contohnya berhenti sebelum zuhur. Jadi nak tak nak dia kena apa, kalau tak ada tempat mandi ataupun bos tak kasih mandi kan, tak kasih ni waktu tu, kenalah tunggu sampai rumah nanti baru mandi. Masjid ada tempat mandi. Siapa yang kerja kat masjid adalah tempat mandi kan. Okey. Ataupun pergi kejap ke masjid kan kalau sempat lah. Okey, tu. Jadi kalau pukul 5.30 petang, solat asar, mandi wajib, kemudian solat asar. Kemudian qada zuhur. Okey. Qada solat zuhur. Solat asar empat rakaat, kemudian qada solat zuhur pula 4 rakaat. Macam tu. Sebab apa kena qada solat zuhur? Sedangkan ni asar dia tersambung pula. Kenapa kena qada solat zuhur? Sebab solat zuhur boleh dijamakkan dengan asar. Walaupun darah tu berhenti masa waktu asar, tapi kena qada juga solat zuhur sebab solat zuhur boleh dijamakkan dengan solat asar. Jadi kena qada sekali zuhur. Zuhur asar sekali. Solat asar lepas tu solat zuhur, ataupun nak qada solat zuhur dulu pun boleh juga. Qada solat zuhur dulu kemudian baru solat asar. Pun lagi bagus. Sebab kita ikut turutan. Bila ikut turutan tu lagi cantik sebenarnya. Okey. Macam itulah kalau misal kata kita nak qada solat. Nak qada solat pun sama juga. Bila nak qada solat mana solat, kita dahulukan waktu solat tu. Okey, kita nak qada solat apa? Kita kena qada solat zuhur, solat subuh, solat zuhur, solat asar. Boleh je kita nak qada solat asar dulu, lepas tu zuhur, lepas tu subuh. Boleh, tapi kalau ikut turutan lagi bagus. Qada solat subuh dulu, kemudian qada solat zuhur, kemudian qada solat asar. Itu lagi afdal. Kalau dia suci pukul 11.30 pagi, perlu qada subuh juga ke ustaz? Tak perlu. Sebab solat subuh sebab subuh dah habis waktu. Cuba tengok ni. Dia berhenti darah dia pukul 11.30. Okey, berhenti darah 11.30 pagi. Subuh last pukul 7.10. Jadi ini bukan waktu subuh dah. 11.30 ni bukan waktu subuh dah. Okey, maka dia tak perlu qada salat subuh. Dia kalau misal kata pukul 7.05 minit. Okey, 7.05 minit pagi dia berhenti. Kalau 7.05 minit pagi dia kena qada solat subuh. Tapi kalau pukul dia berhenti kat sini. Pukul 7 suku
pagi baru berhenti. Habis solat subuh pukul 7.10. Tapi 5 minit lepas tu baru dia berhenti darah. Baru darah haid dia berhenti. Maka tak perlu qada solat subuh. Okey. Kat sini tak perlu qada. Okay. Sebab dah keluar waktu dah keluar. Okey. Tak perlu qada. Macam tu juga kalau darah haid berhenti pukul 7.31 minit malam. Kita masuk waktu maghrib. Waktu asar dah lepas. Okay? Jadi tak perlu qada solat asar. Kena solat maghrib je lah. Solat maghrib dan seterusnya solat isyak dan sebagainya lah. Okey, boleh faham? Boleh? Cukuplah. Tak sempat kita nak masuk nifas. Tak apalah cukuplah tu. 10.30 dah kan? Okeylah tu. Mudah-mudahan sedikit yang kita dapat ni, mudah-mudahan kita faham, kita dapat amalkan dan dapat kita sampaikan. InsyaAllah. Okey InsyaAllah. Cukup kan? Tak rasanya tak ada apa-apa nak tanya kot. Adakah kita dibenarkan berdoa semoga kita sentiasa datang haid sebelum subuh atau seusai solat subuh dan habis haid selepas solat isyak atau sebelum masuk subuh? Kenapa Puan Hanifah, Puan Siti Hanifah? Kenapa doa sebelum doa macam itu? Kita datang haid sebelum subuh ataupun dilema colek-mencolek. Boleh nak doa ni sebenarnya kalau untuk kita rasa tu kebaikan boleh je doa, tapi datang haid tu Allah Ta'ala dah tentukan bila nak datangnya, bila tak datangnya kan. Dan itu adalah satu ujian satu ujian untuk perempuan. Satu ujian tu maksudnya apa? Allah Ta'ala nak uji kesabaran kita. Allah Ta'ala nak uji keimanan kita. Kita yakin tak dengan ketentuan Allah Ta'ala? Kita sabar ke tidak dengan ketentuan Allah Ta'ala? Nah, doa tak ada masalah. Samalah juga dengan orang yang pakai makan pil contohnya. Makan pil tahan haid bila time Ramadan, time puasa. Boleh je makan pil tu. Tapi bila kita niatkan makan pil tu supaya haid tu berhenti sebab kita nak tumpu ibadah. Sedangkan Allah Ta'ala dah tulis dah. Allah Ta'ala dah tetapkan yang mana haid kita ni akan kena pada waktu bulan Ramadan, bulan puasa. Tapi kita pula yang nak menghalang semua tu supaya kita dapat ibadah pada Allah Ta'ala. Sebenarnya datangnya haid juga itu adalah satu ibadah. Ibadah bila mana kita sabar, ibadah bila mana kita ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Time haid jangan baca Quran, dapatlah kita pahala. Time haid jangan solat, dapat kita pahala. Bukan tak dapat. Time haid tak solat, tak dapat pahala. Tak. Pahala mengikut melakukan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan Allah Ta'ala itu besar juga pahala dia. Kalau bayangkan kalau time haid kita solat, kan dapat dosa. Tapi kalau time haid kita tak solat, dapat tak pahala? Dapat pahala. Pahala apa? Pahala mengikut meninggalkan larangan Allah Ta'ala, larangan hukum. Allah Ta'ala kata jangan solat ketika haid, jadi tak solat. Dapat tak pahala? Confirm lah dapat. Takkanlah tak dapat. Jadi kalau misal kata nak makan pil untuk tahan haid waktu bulan Ramadan, boleh. Cumanya bila niat macam itu, sebenarnya afdalnya tinggalkan. Sebab kita bukan berada pada satu tahap yang terlalu berhajat. Bukannya darurat. Biasanya orang guna pil ni time haji ataupun ada penyakit yang memerlukan untuk tahan darah haid daripada keluar kan. Barulah ada hajat yang mendesak kan. Ala kulli hal, kalau nak doa macam itu tak ada masalah, doa macam mudah-mudahan haid
haid saya ni Allah Taala keluarkan dalam keadaan yang baik, yang elok, yang tidak tidak membebankan, macam itulah boleh je doa, tak masalah. Kalau dalam tempoh haid atau nifas, boleh baca maksurat tak? Boleh baca maksurat tak? Dalam maksurat ni banyak banyak, ada zikir, ada ada nama dia, ayat Al-Quran. Okey, nanti kita bincang dalam bab dia. InsyaAllah kita, walaupun ini bukan terakhir, tak payahlah nak banyak sangat soalan kan. InsyaAllah Ustaz Syamilah kata insyaAllah kita akan sambung, tapi sambungan tu nanti akan dibagi tahulah, dimaklumkan insyaAllah. Kita sambung lagi kita sambung seterusnya bab nifas sampai habis kitab insyaAllah. Okay. Cuma untuk membaca maksurat ni, bagi saya sendiri, kalau ikut dia punya tidaklah digalakkan, ataupun sebab kita dalam tu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan niat kita berwirid, maksudnya kita membaca, dengan niat kita membaca. Kalau niat untuk berdoa tak apa, tapi biasanya kalau berdoa, biasanya macam doa naik kenderaan kan, ayat Quran kan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, tu ayat Quran, tu maksudnya berdoa. Tapi kalau maksurat ni dia dah banyak ayat Al-Quran dalam tu, dia masuk dalam kategori membaca maksurat. Kalau doa ni dia ringkas je. Nanti kita akan detailskan, kita akan detailskan. Kecuali kalau misal kata baca ayat Quran untuk ruqyah, untuk berubat ataupun pendinding, memang selalu kena ganggu kan. Dia mesti kena baca ayat tu untuk menjadi pendinding. Tu boleh. Bagaimana bila masa umrah diminta makan ubat untuk lewatkan haid? Boleh, tak ada masalah. Untuk umrah tu ada hajat yang keperluan kan. Kalau tak memang tinggallah dekat dekat Mekah nanti kan. Jadi boleh makan, tak ada masalah. Tapi ada dia punya perincian dia nanti. Dia sampai bab tu kita akan kita akan bincanglah insya-Allah. Soalan dalam Microsoft Form, bila boleh dapat jawapannya? Soalan apa tu? Saya tak tahu soalan apa. Dalam nanti minta Saudara Syamilah minta tolong bagi semula soalan kalau ada yang belum saya jawab, Boleh tak masa haid baca Al-Quran yang kita download dalam handphone, tapi kita baca dalam hati? Baca dalam hati tak ada masalah. Baca dalam hati tanpa menggerakkan, tanpa mengeluarkan suara, boleh. Dibenarkan, tak ada masalah. Kita nak dengar ayat Al-Quran, nak pasang Al-Quran masa tidur, nak dengar radio ataupun dengar ayat suci Al-Quran dialunkan, tak ada masalah. Yang penting bukan kita yang membacanya. Boleh tak pegang Al-Quran, masa haid pegang handphone yang ada ayat suci Quran, tu tak ada masalah. Boleh juga. Apa amalan ibadah atau doa yang sesuai diamalkan sepanjang datang haid? Amalan ibadah ataupun doalah apa-apa nak doa. Semua yang kita hajatkan, semua yang doa-doa yang maksur, doalah apa-apa nak doa, tak ada masalah. Ibadah, buatlah ibadah apa-apa ibadah pun, jangan buat ibadah yang diharamkan sahaja. Contohnya solat tak boleh, jangan buat. Berwuduk bersuci dengan niat ibadah tak boleh, jangan buat. Apa yang boleh buat? Yang boleh buatnya ibadah ni banyak macam-macam. Yang pertama sekali, ibadah tu bila mana puan-puan semua bekerja dengan niat untuk ibadah, niat untuk bantu orang, niat untuk mengajar, niat untuk menyampaikan ilmu, niat untuk mencari rezeki, itu semua ibadah, semua dapat pahala. Kemudian berzikirnya kita, zikir selawat, zikirlah apa zikir, macam-macam zikir ada kan. Kemudian tahlilnya la ilaha illallah, nak sebut banyak kali.
nak zikir banyak kali, selawat lah. Selawat ni besar dia punya fadilat ni. Selawat lah banyak-banyak. Selalu kita selawat bila? Lepas solat kan, nak selawat. Itu pun kau ada selawat. Padahal selawat ni sepanjang masa kita boleh selawat. Okay? Ada ulama-ulama ketika mana dia dia bermusafir naik kereta, masa naik kereta tu berpuluh-puluh ribu selawat dibaca. Kita naik kereta, kejap mengunyah, kerap, kejap tidur. Kan? Dah kenyang tidur. Dah sampai dah bang? Tu kan. Itu je lah. Padahal masa tu boleh selawat. Okay? Pelajar-pelajar Mesir sangat-sangat kalau pelajar Mesir kan, dia biasa bawa tasbih. Naik bas ke, pergi mana ke, dia bawa tasbih. Dalam bas dia akan selawat. Tarik tasbih selawat. Tarik tasbih selawat. Sebab orang Mesir pun memang ulama-ulama selalu ada tasbih untuk senang dia selawat dan sebagainya. Okay? Banyak lagi tak ibadah lain. Ada bacalah buku-buku agama, kemudian menuntut ilmu ni. Kita tuntut ilmu ni ibadah. Ada mungkin dalam kalangan kita ni masih lagi dalam keadaan haid. Tapi menuntut ilmu, ibadah tak? Besar ganjaran dia, ibadah ni. Menuntut ilmu. Tengok Al-Quran, baca banyak ni. Tengok Al-Quran sahaja. Tengok ayat Al-Quran sahaja boleh. Dapat juga pahala. Bacalah mati, dapat tak? Takkanlah tak dapat. Bacalah mati, tak ada masalah. Dapat pahala kita. Dengar orang baca Quran, dengar pun dapat. Jangan baca je. Okey, boleh banyak lagi nak terang. Macam mana dengan kebiasaan baca ayat kursi 3 kali sebelum tidur? Bila haid tak boleh baca. Kalau kita baca tu untuk pendinding diri boleh. Tapi kalau kita baca tu hanya niat memang untuk membaca, tak boleh. Okey. Memang niat untuk baca. 3 kul ni ayat kursi ni memang saya baca jadi amalan saya. Itu tak boleh. Tapi kalau pendinding supaya tak diganggu kan, tu boleh. Boleh ajar anak mengaji semasa haid? Boleh ajar ngaji tapi kena tengok. Bukan kena tengok. Maksud kita jangan sebut ayat Al-Quran tu. Ajar ngaji je. Tapi kalau kita nak sebut ayat tu, kena sebut putus-putus. Tak boleh sebut walladzina amanu kan. Tak boleh. Kita nak betulkan satu-satu konsonan tu. Kan? Anak kata contoh dia wal anhar, contohlah kan, wal anhar, ataupun tu susah sangat, alif lam mim contohnya, alif lam mim, lam tu panjang lagi, kita sebut lam tu panjang lagi, 5 harakat, boleh. Ataupun kita dia tak reti sebut mim, dia sebut tak reti sebut mim kan, kita sebutkan mim. Kalau dia sebut bismillah, kita kata bis, bukan best, bis. Macam tu. Satu-satulah. Maksudnya tak boleh kita bismillah. Macam ni sebut bismillah. Tak boleh. Okay, kita sebut satu. Bis. Macam tu. Okay, ajar satu persatu lah perkataan tu. Potong-potong supaya dia tak jadi ayat. Dia tak saja satu ayat Al-Quran. Setiap kali naik kenderaan, baca ayat kursi semasa haid. Untuk apa baca ayat kursi? Kalau satu amalan, tak boleh. Tapi kalau sekadar baca untuk berdoa, boleh. Okay? Macam contoh doa naik kenderaan kan? Tu boleh. Tapi kalau satu amalan untuk dibaca, itu tidak dibenarkan. Sedekah. Amalan time-time haid ni, boleh sedekah. Tak ada masalah. Taklah dilarang ketika haid untuk bersedekah. Banyak lagi amalan-amalan. Tolong orang, bantu orang pun sedekah juga. Okay. Mengajar anak, menyediakan keperluan suami, melayani suami, makan minumnya, itu semua ibadah. Okay. Jika haid mula-mula datang sedetik pukul 7.30 malam, lepas tu tiada darah, dan masa saya bangun subuh ada semula darah dan berterusan beberapa hari seperti biasa. Okay.
Mana pergi? Oh. Perlu tak saya qada solat Isyak? Adakah 24 jam yang dimasukkan tu berterusan 24 jam dari mula keluar darah? Jika haid mula keluar sedetik pukul 7.30 malam. Bermaksud dia tak perlu qada lah solat maghrib tu. Okey. Tiada apa? Lepas tu tiada darah. Oh, haid tu keluar sedetik saja. Maksudnya keluar sikit saja. Dan masa bangun subuh ada semula darah dan berterusan beberapa hari seperti biasa. Kenapa soalan ni susah nak apa? Perlu tak saya qada solat Isyak? Tak perlulah sebab darah haid tu mula keluar adalah pada masuk waktu maghrib 7.30. Jadi dia mula dekat situ. Jadi tak perlu qada waktu solat Isyak, tak perlu qada, solat maghrib pun tak perlu qada. Sebab solat maghrib tu dia masuk solat maghrib baru dia keluar haid kan sedetik. Jadi solat maghrib pun tak perlu qada. Dia mula pada 7.30 tu. Dia mula pada 7.30 tu. Kalau solat maghrib tu masuk pukul 7.45, kenalah qada solat maghrib tu nanti. Jadi 24 jam yang dimasukkan berterusan 24 jam dari mula-mula keluar darah. Kalau misal kata keluar sedetik, lepas tu colek-colek, dah tak ada. Kan? Kemudian esok tu baru keluar lagi. Pagi esok tu baru keluar lagi, baru berterusan. Adakah haidnya bermula esok tu? Tak. Haidnya bermula bila? Bermula pada maghrib tu. Yang keluar sedetik tu. Jadi keluar sedetik, campurkan dengan haid keesokan hari ni keluar. Jadi kena campurlah. Yang sedetik tu kejap je. Campurkan dengan yang keluar selepasnya. Bila campur memang lebihlah 24 jam kan. Dah keluar berhari-hari. Jadi semuanya dikira haid. Apa yang saya nak cakap tadi? Ada benda yang secara umum dia macam itulah lebih kurang. Okey. Apa saya lupa. Yang kadang bila kita terangkan part yang itu, ada satu part lagi kadang terlupa kat situ kan. Tapi secara umumnya macam itulah soal apa jawapannya ya. Jadi haidnya kena campur 24 jam tu apa? Haid yang seterusnya tu campurlah dengan sedetik tu. Tapi saya nak terangkan kalau kena tengok sedetik tu. Okey, kena tengok sedetik tu. Contohlah kalau sedetik tu keluar pada pukul 7.30 malam. Okay, kemudian yang baki tu, yang banyak tu keluar subuh esok, pukul 6 pagi. Pertama sekali sedetik ni kena tengok. Yang sedetik ni kena tengok, adakah ini sedetik ni keluar selepas 15 hari suci? Kalau belum cukup 15 hari suci, dekat sini baru cukup 15 hari suci, maka yang sedetik ini darah fasad ataupun istihadah. Sebab kalau kira 5 hari suci adalah pukul 9 malam contohnya kan, maka ini termasuk dalam darah yang sedetik kejap keluar ni, termasuk dalam waktu suci. Dia kena cukupkan 15 hari suci. Tapi kalau dia dah sebelum keluar darah sedetik ni, dia dah mengalami suci 20 hari contohnya. So confirm yang sedetik ni campur dengan darah yang seterusnya ni. Jadi haid dia bermula kat sini. Walaupun dia tak keluar darah kat sini, pukul 6 pagi esok baru keluar darah. So kena teruskan. Okey? Haid ni mula dekat sini. Boleh boleh faham kan? Insya-Allah. Mudah-mudahan lah. Kalau dah biasa baca maksurat tapi time uzur pun boleh ke teruskan sebab dah jadi amalan harian? Tak boleh. Kalau amalan tak boleh. Okey.
Ada juga pandangan yang kata boleh sebab niat berzikir. Tapi saya banyak kali bincang, saya nak mempertahankan apa pandangan kata berzikir tu. Tapi bila saya bincang dengan saya bertanya dengan Syekh Salim Al-Khatib, guru saya yang memang khusus bukan khusus lah, antara guru saya yang mengajar fiqh wanita ni, dia kata memang ada iskal, ada kemusykilan kat situ. Tapi pandangan yang lebih kuat adalah menyatakan sebenarnya zikir pun tak boleh sebenarnya. Zikir ayat Al-Quran pun tak boleh. Boleh tak? Kalau macam tu, baik kita baca Quran dengan niat zikir. Tak boleh. Ya? Kalau kita baca Quran dengan niat zikir, tak boleh. Kalau kita, jadi sebab itu, kalau baca maksurat pun, kita akan baca dengan niat baca. Bukan untuk zikir. Amalan bukan untuk zikir ni dia macam macam sangat pendek lah biasanya. Okay? Jadi time uzur, bila dah jadi amalan, maksurat contohnya, lagi bagus pandangan saya baca maksurat tapi baca yang bukan ayat Quran. Yang ayat Quran tu tinggalkan, masih tinggalkan ayat Quran, baca yang bukan ayat Quran. Itu lagi bagus. Ya. Sebab kita tak nak melibatkan diri kita dengan masalah pengharaman membaca Al-Quran. Okey. Jadi kalau dia kata okey tak boleh baca Quran, lagi bagus sebenarnya tinggalkan baca Quran. Ayat Quran ke apa ke, lagi bagus tinggalkan. Sebab kita berada dalam keadaan tak suci. Ayat Quran tu sangat-sangat mulia, sangat-sangat suci. Ya. Kalau niat zikir ayat-ayat surat tu, sebab potongan ayat. Okey, boleh Nur Alhamdulillah. Okey, baik. Tak apa, itu nanti kita akan kita akan sambung lagi insya-Allah. Mudah-mudahan nanti tanyalah Ustazah bila nak sambung Saya pun tak tahu. Mudah-mudahan ada rezeki insya-Allah kita sambung insya-Allah. Terima kasihlah pada tuan-tuan puan-puan yang sudi sampai 8 pertemuan kita ni. Kita dah istiqamah kan. Istiqamah sampai sekarang. Alhamdulillah. Kita ni pun dah sampai agak-agak sampai setengah dah kot buku ni kan. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi kita sambung lagi 8. Kita cuba habiskan dalam 8 pertemuan lagi. Mudah-mudahan bermanfaatlah untuk semua. Doakanlah. Saya pun sebenarnya ilmu ni sangat-sangat penting. Dan saya sebenarnya hati saya ataupun hajat saya kalau boleh biarlah ada satu sekolah kan. Hajatnya untuk kalau boleh dapat buat satu sekolah untuk membimbing pelajar-pelajar perempuan lah kebanyakannya ataupun keperluannya. Ya, biar anak-anak didik perempuan ni belajar ilmu ni betul-betul, kemudian sebarkan. Belajar, praktis dan sebar kepada orang lain. Itu lagi bagus sebenarnya. Supaya ramai lagi ustazah-ustazah yang akan sebarkan ilmu ni. Kalau tak, sebab kita kekurangan sangat. Tapi Alhamdulillah, kita dapat buat diskusi ni, mudah-mudahan dapat membantu sedikit sebanyak, insya-Allah. Kan nak jadi pakar susah jugalah. Kan? Saya pun tak pakar-pakar pun. Ilmu yang sedikit inilah kita dapat kongsikan. Mudah-mudahan kita semua dapat juga ilmu kan, berbanding tak dapat langsung ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan. Okay? Doakan sekali untuk guru-guru yang telah banyak membimbing saya kan, untuk dalam bidang ini, dalam ilmu ni. Mudah-mudahan mereka semua dipelihara kesihatan Allah Ta'ala, diberkati hidup mereka insya-Allah. Okay? Baik, itu saja. Mudah-mudahan kita pertemuan kita diberkati Allah Ta'ala, diredai Allah Ta'ala. Segala salah silap saya mohon maaf kepada semua. Mudah-mudahan kita jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.